Bab ihtiyal amil. Ini hilah yang dibuat oleh amil liyuhda lahu, supaya diberikan hadiah kepadanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seseorang untuk memungut zakat daripada Bani Sulaim. Rasulullah telah melantik seseorang yakni sebagai amil untuk memungut zakat Bani Sulaim. Orang itu dipanggil Ibnu Al-Lutabiyah ataupun Al-Lutbiyah, dikenali dengan Ibnu Al-Lutabiyah ataupun Al-Lutbiyah. Bila dia pulang, bila dia datang, Nabi SAW membuat kira-kira dengannya. Qala, dia berkata, ini harta kamu dan yang ini adalah hadiah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa dia tidak saja duduk di rumah ayah dan ibunya supaya sehingga datang hadiah? Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu supaya sampai ataupun sehingga sampai hadiah itu kepadamu? Kalau engkau benar-benar, kalau engkau memang benar. Thumma khatabana, kemudian Nabi SAW berucap di hadapan kami dengan memuji-muji Allah. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya aku melantik seseorang daripada kamu untuk melakukan kerja yang Allah telah tugaskan aku melakukannya. Tiba-tiba dia datang dengan mengatakan, ini harta kamu dan ini pula hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa tidak dia duduk saja di rumah ayah dan ibunya sehingga sampai hadiah itu, datang hadiah itu kepadanya? Demi Allah, tidak boleh sesiapa pun daripada kamu mengambil apa-apa melainkan dengan hak, tanpa kebenaran, melainkan la ya'khudhu, tidak ada, bukan tidak boleh. Demi Allah, tidak ada sesiapa pun di antara kamu yang mengambil apa-apa dengan tidak benar, dengan tidak betul, yakni dengan jalan yang tidak betul, melainkan dia akan menemui Allah dalam keadaan dia memikul barang yang diambilnya dengan tidak betul itu pada hari kiamat nanti. Maka janganlah sekali-kali ada orang yang aku kenal di antara kamu menemui Allah dalam keadaan dia memikul unta yang berbunyi lahu rugha, yang berbunyi, yang ni sambil pikul unta tu hiduplah, unta tu bunyi unta tu dia panggil rugha. Kita tak tahu nak terjemahlah. Kalau kambing kita tahulah, tebek kita kata, tebah. Kalau lembu, kalau unta ni tak ada bagi kita kan, jadi rugha, bunyi unta tu. Ataupun dia memikul lembu, laha khwar itu makna bunyi lembu itu dalam keadaan bertebok, lembu tu. Ataupun dia memikul biri-biri, syat itu boleh juga kambing, tay'ar, dalam keadaan kambing itu bertebek, gitu. Thumma rafa'a yadahu, kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya sehingga nampak, sehingga kelihatan putih dua ketiaknya, sambil baginda bersabda, Allahumma ya Allah, adakah telah ku sampaikan? Bukankah telah ku sampaikan? Yani bahkan aku telah sampaikan. Ini orang panggil apa ni? Istifham ni. Istifham ini istifham takriri, apa panggil? Mataku melihat dan telingaku mendengar, yang dikata perawi ketika Nabi SAW kata begitu. Ketika Nabi SAW kata begitu, aku dengar, kata perawi ni. Jadi perawi di sini siapa ni? Yaitu Abu Humaid As-Sa'idi, perawi dia. Diriwayatkan daripada Abi Rafi', beliau berkata Nabi SAW bersabda, jiran lebih berhak ataupun orang yang paling berhak terhadap harta ataupun rumah jirannya.
terhadap sesuatu harta yang berdekatan dengannya, yakni jiran dia lah, hak jiran dia. Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata, kalau seseorang membeli rumah dengan harga 20,000 dirham, maka tidak mengapa dia membuat hilah ketika membeli rumah itu dengan harga 20,000 dirham, dibayarnya 9,999 dirham, dan dibayarnya secara tunai 1 dinar untuk yang baki lagi daripada 20,000 itu, yang baki lagi daripada 20,000 itu, yaitu 10,000 1 dirham. Kalau Syafi', yakni jiran yang menuntut hak syafaat, yang menggunakan hak syafaat itu menuntut, maka dia boleh mengambilnya dengan harga 20,000 dirham. Kalau tidak, maka tidak ada jalan kepadanya untuk mendapat rumah itu. Andai kata rumah itu merupakan hak orang lain, yang telah dijual secara tidak sah lah maksudnya. Andai kata rumah itu ustuhiqat, merupakan hak orang lain, raja'al mushtari 'ala al-bai', pembeli boleh merujuk kepada bai' untuk mendapat apa yang telah dibayarnya, yaitu 9,999 dirham tu. Dia boleh ambil balik, yaitu 9,999 dirham dan 1 dinar. Dengan 1 dinar, 9,999 dirham bersama dengan 1 dinar yang telah diberikan itu, dia boleh dapat balik. Kerana jual beli ketika didapati barang itu merupakan hak orang lain, terbatal. Terbatal, jual beli itu terbatal. Bila didapati terbatallah sarf fi dinar, mana pertukaran dinar itu terbatal. Sebab apa? Pertukaran dinar dengan dirham itu diasaskan pada rumah yang dibeli itu. Bila penjualan rumah itu tidak sah, maka pertukaran dinar dengan 10,000 1 dirham itu pun terbatal juga. Kalau dia mendapati ada apa-apa aib pada rumah itu, tetapi bukan rumah itu merupakan hak orang lain, maka dia boleh maka dia perlu mengembalikannya kepadanya. Fa innahu yarudduha alaih, dia perlu mengembalikannya, yakni rumah itu kepadanya, kepada tuan itu, dengan mendapat balik, mana tuan rumah itu kena bayar kepada dia 20,000 dirham. Qala Abu Abdullah berkata, orang ini, ba'dun nas ini, fa'ajaza, yani fa'il dia tu ba'dun nas itu, sesetengah orang tu, orang tadi, berarti dia mengharuskan, membenarkan penipuan berlaku di antara orang-orang Islam. Padahal Nabi SAW telah bersabda, bai'ul muslim la da'a, jual beli antara sesama Islam tidak ada sebarang kerosakan. La da'a, mesti tidak ada apa-apa kerosakan, keaiban pada barang. Wala khibsatah, dan juga tidak ada sesuatu yang tidak harus dijual. La khibsah, maknanya barang itu haram dijual, khabith. Wala ghailah, dan hendaklah tidak ada sebarang tipu daya, tipu hela. Nabi SAW kata, dah lagu tu. Lepas tu dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Ash-Sharid bahawa Abu Rafi' telah menawar kepada Sa'ad bin Malik sebuah rumah dengan harga 400 mithqal. Wa qala, dan dia berkata, kalaulah tidak kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, jiran lebih berhak terhadap harta benda ataupun tanah. Lebih jelasnya tanah dan rumah, yakni harta tidak boleh dipindah. Itu makna saqabihi. Yakni harta jirannya, jiran lebih berhak terhadap rumah ataupun tanah jirannya. Kalaulah aku tidak dengar Rasulullah SAW bersabda begitu, ma'a'taituka, tentu aku tidak berikan kepada engkau, yakni dengan harga tadi. Bila situ. Jadi hak semalam kita ada lagi, baki lagi perbahasan semalam, iaitu tentang hibah dan syuf'ah.
Cara nak elah tu hibah dan syafaat. Kita balik pada hak semalam sebelum pada pergi kepada hak Zani. Ba'dun nas berkata kalau seseorang memberikan 1000 dirham ataupun lebih, babun fil hibah was syafa'ah tu. Kita balik situ semula. Kalau seseorang memberikan hibah 1000 dirham ataupun lebih kepada seseorang, sehingga selama beberapa tahun duduk dengan dia, dan dia buat helah sebenarnya dengan begitu, dengan buat begitu, lepas tu pemberi tadi kembali mengambil apa yang diberinya, maka tidak dikenakan zakat kepada kedua-duanya. Yang diberi itu pun tak kena zakat, yang memberi pun tak kena zakat. Semalam pun kita sudah sebut dah. Jadi Imam Bukhari duduk pertikailah, berapa tak kena zakatnya. Sepatutnya kena zakat lah dah beberapa tahun. Kalau kata sudah jadi milik mauhub lahu, yang ni orang yang diberikan itu sudah jadi milik dia, maka sudah beberapa tahun kenalah zakat bila cukup nisab. Dah cukup haul, tak cukup haul apa, dah beberapa tahun. Satu, andai kata tidak pindah milik, sebab apa? Sebab boleh rojok lagi. Tuan dia yang memberi itu boleh rojok kan, semalam kita bicara dah, boleh rojok. Maknanya bukan milik sepenuhnya yang diberikan itu, masih lagi milik pemberi. Kalau masih dalam milik pemberi, maknanya cukup tahun kena bayar lah. Seperti mana kalau hutang, mana orang berhutang dengan dia, tak ada tangan dia pun kena bayar lah sepatutnya. Apa tak kena bayar, terlepas kedua-dua ni. Itu dia. Jadi Imam Abu Hanifah dia ayatnya lagu mana? Yang jadi terlepas tu apa? Yang jadi terlepas mauhub lahu, yang ni orang yang diberikan sejumlah duit tu yang cukup nisab tadi, terlepas dia tu apa? Pasal bukan milik dia sepenuhnya, baru kena zakat kalau betul-betul sudah jadi milik dia. Ni orang lain masih boleh rojok, boleh ambil balik. Orang yang memberikan kepada dia tu masih boleh ambil. Memang dia ambil pun sini dalam kes ni dia ambil, menunjukkan bukan hak dia sepenuhnya. Kalau hak dia sepenuhnya, tentu tak ada orang boleh ambil. Ni boleh ambil. Bila boleh ambil, menunjukkan bukan milik sepenuhnya, bukan milik mutlak yang bebas. Milik apa ni, mauhub lahu, orang yang diberikan, bukan milik dia. Bila bukan milik dia, macam orang simpan dengan dia lah. Apa dia nak kena zakat tu? Itu sah. Itu sebab tak kena orang yang diberikan. Yang memberi itu pula apa tak kena. Dia kata sebab yang memberi itu memang dia bagi dah, memang bagi dah, sudah jadi hak kawan tu dah. Bila cuma ada kebenaran dalam hadis seperti yang kita sudah bincang dah semalam, boleh ambil balik. Bila dia ambil balik, maknanya itu kira baru dapatlah ke dia. Kalau dia tak ambil, boleh kau orang tu terus lah. Mungkin dia bagi dah, tak perlu akad lain dah. Tapi bila dia ambil, bermakna dia baru dapat duit tu. Dia kena cukup tahun lah. Bila baru ambil, mana cukup setahun lagi baru ambil. Kita kata esok cukup setahun, bui hari ni, lusa nak ambil balik, tak cukup setahun baru dia awak gitu tu. Itulah orang panggil helah. Jadi Imam Bukhari duduk soal tadi, molek kau ya kalau ia pun lagu tu dah ada jalan keluar begitu, molek kau buat lagu tu nak lari daripada zakat ni. Seseolahnya kita mengatakan Allah SWT akan tentukan itu tak molek. Tak molek lah syariat ni. Seseolah gitu. Jadi kita berurusan dengan siapa sekarang ni? Dengan manusia. Kalau manusia pun tak molek, helah lagu tu, apatah lagi dengan Allah SWT berkenaan dengan agama kita. Dia pun tu jawab, memang kita pun kata tak patut buat lagu tu, memang haram kalau memang dengan niat gitu. Tetapi kalau nak bawa ke mahkamah, bawa ke mana, siapa tahu niat dia apa. Boleh jadi dia nak wisungkah. Dari segi hukum dunia sah sebagai zakat, ataupun tak kena zakat, memang dia lepas. Cuma dengan Allah SWT itu terpulang kepada Allah. Memang kita pun kata dari segi haram tu haram, perbuatan yang seumpama itu tidak harus. Tetapi jadi ke tidak? Adakah kerajaan akan mengenakan juga zakat kepada orang yang buat lagu tadi? Tak boleh. Itu yang kita persoalkan sekarang ni. Misalnya kalau cara dalam mahkamah, adakah hakim akan mengatakan oleh kerana kamu gini-gini maka kamu kena juga? Mana tahu hati dia? Mana kita tahu hati dia? Hakim tak boleh tahu urusan hati, masalah hati. Itu dia. Tapi kalau memang hati dia tu gitu, yalah salah lah. Kita pun kata salah. Supaya hal-hal padah lah. Mana berapa banyak benda yang memang haram,
tetapi sah. Sah. Lepas tu cerita hak syubhah tu. Marilah cerita hak syubhah tu. Lepas tu Imam Bukhari kata ni hak cara kau syubhah. Nak mengelak daripada syubhah ni pula ni. Gitu. Hak ni hadis apa ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni juga tu juga. Wa qala ba'd an-nas asy-syuf'atu lil juwar thumma 'amada ila ma shaddadahu fa abtalahu. Atusa. Patu lagi. Wa qala ba'd an-nas idza arada an yabi'a asy-syuf'ata falahu an yahtala hatta yubtila asy-syuf'ah. Fayahabu al-bai' lil mushtari ad-dar wa yahudha. Itu dua, yang kedua. Yang ketiga. Wa qala ba'd an-nas, sebelum hak kita baca tadi, sebelum hak kita mula-mula baca tadi, wa qala ba'd an-nas in ishtara nasib darin fa arada an yubtila asy-syuf'ah. Tu tiga. Ba'd an-nas jujuk situ. Imam Bukhari benda sama ni sebenarnya, serupa dengan hak zakat dululah. Benda sama tapi dia buat dalam lain-lain bentuk. Lain-lain bentuk. Dia nak rayaknya macam-macam. Atas satu perkara tu, kadang-kadang ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ni dia macam-macam helah dia buat. Atas satu kes, satu perkara. Macam-macam, macam ni. Boleh jadi dalam bentuk gini, boleh jadi dalam bentuk gini. Semuanya nak melepaskan diri daripada sesuatu ikatan syariat. Adakah patut lagu tu? Sedangkan kalau daripada awal dia tak terima syuf'ah jiwar tu ataupun syuf'ah juwar tu serupa dengan orang lain, senang. Habis cerita. Orang lain tak terima syuf'ah jiwar. Yang ni kalau jiran kita bila jual sesuatu, rumah ke ataupun tanah kita, jiran kita tu tidak berhak. Kita bebas jual. Dia tak boleh pitah. Dia tak boleh pergi batalkan jual beli itu, ambil ke dia. Tak boleh. Tidak ada hak. Yang berhak untuk menggunakan syuf'ah ini ialah syarik, ahli kongsi sahaja. Itu orang lain terima. Imam Bukhari kata, kalaulah orang ni ba'dun nas ni terima sepuluh orang lain, senang cerita. Ni dia terima syuf'ah jual. Kononnya nak bagi keadilan lah kepada jiran ni. Jiran ni ada hak dia sendiri. Islam bagi hak keistimewaan kepada jiran ini. Tiba-tiba setelah dia terima, dia batalkan pula. Setelah diperkukuhkan hak ini, hak syuf'ah jual ini, fa'abtalahu, dibatalkannya pula. Tak patutlah ni. Apa kerja ni? Kerja bercanggah. Buat-buat patut berutuh. Buat-buat patut berutuh. Apa kerjaan? Gitu. Wa qala ba'dun nas. Wa qala, dan dia kata ba'dun nas, ini ishtara daran. Kalau dia beli sebuah rumah, dia takut jiran akan mengambilnya dengan hak syuf'ahnya, maka dia hendaklah membeli. Mana kalau dia nak beli, ini ishtara tu mana in arada an yashtariya. Mana kalau dia nak beli, maka dia beli satu bahagian saja daripada 100 bahagian rumah. 100 bahagian rumah. Lepas tu baru beli hak baki lagi. Wa kana lil jar asy-syuf'ah fi as-sahm al-awwal. Jiran hanya mempunyai hak syuf'ah terhadap bahagian yang pertama yang dibeli itu saja, hak sikit tu. Lepas tu dia tidak mempunyai hak syuf'ah lagi terhadap bahagian-bahagian rumah, hak 99 bahagian lagi tu. Rumah tu dia tak boleh, tak ada hak. Walahu an yahtala fi dhalik. Pembeli itu boleh menggunakan helah. Ini boleh membuat helah begini, boleh. Maknanya gini, dia terima jiran lah masalah rumah ni. Rumah. Tuan rumah ni nak jual rumah, tapi dia tak sejual ke jiran dia tu. Tak sejual ke jiran dia tu. Orang lain mari. Orang tu tak apalah, dia kenal lah, dia tak apa, dia nak jual ke orang tu. Lagu mana? Kalau jual kan nanti kawan tu batalkan dengan hak syuf'ah dia, boleh juga kawan tu. Orang dia tak kenal tu, jiran dia. Sebab apa? Atas dasar jiran, dia boleh gunakan hak syuf'ah. Lagu mana cara supaya kawan tu tak boleh guna hak syuf'ah dia? Lagu mana cara? Caranya begini, dia ajar. Iaitu hak nak beli saat ni, dia beli satu bahagian. Andaikan rumah tu, sebuah rumah tu, kita bagi 100. Bagi 100.
100 bahagian. 100 bahagian. Maknanya kalau kongsi lah sebuah rumah, boleh jadi 100 orang. Kongsi di antara 100 orang. Andai ke begitu. Jadi rumah tu dibahagikan 100. Jadi jual tu 1 bahagian saja. Jual 1 bahagian. Biar kawan tu beli 1 bahagian saja. Bukan semua, 1 bahagian. Pas 1 bahagian kawan ni nak agak dia. Kalau aku nak syafaat apa atas hak sah tu, buat agak dia. 1 tu nak letak atas apa? Nak letak atas apa? Atas tangga. Ataupun atas atap bumbung. Atas apa? Dia akan merasa tak dapat faedah kalau dia gunakan hak syafaat dia. Itu jiran sana, jiran. Jadi lagu mana? Lepas pada dia beli sah, bermakna dia berkongsi dengan tuan dia. Sebagai kongsi. Maknanya saya beli, lepas tu kita jadi kongsi lah. Saya 1 bahagian saja. Daripada rumah ni kongsi. Hak tuan rumah hak sebenar tu 99. Dia ni 1 bahagian saja. Mana saham dia dalam tu, bahagian dia dalam tu, dalam rumah tu. Kok mana-mana pun dia sudah jadi ahli kongsi dah. Bila dia beli 1 bahagian, dia jadi ahli kongsi dengan tuan rumah tu. Bila jadi ahli kongsi dengan tuan rumah tu, dia pun beli hak laki lagi. Semua 99. Maka jiran tak boleh dah lah. Tak boleh nak guna hak syuf'ah dia. Sebab apa? Kawan ni kongsi ni, ahli kongsi. Ahli kongsi lebih berhak. Sebab apa? Syuf'ah syarikat itu kan kita sudah bincang dah semalam. Orang yang ahli kongsi tu dia lebih berhak daripada orang lain. Jiran ni hak nombor 2 dah. Ahli kongsi tu lebih berhak. Jadi sekarang ni dia sudah jadi ahli kongsi. Walaupun dia pegang saham 1 bahagian. Orang ni tak boleh. Sebab dia hanya jiran saja. Dia bukan kongsi. Jadi sekarang ni diutamakan ahli kongsi. Terlepas. Tak boleh beli lah. Gitu cara. Helah lah tu. Hak itulah Imam Bukhari kritik. Bapa yang kita sabitkan hak untuk seseorang Islam, dia boleh menggunakan hak jiran dia sebagai jiran boleh. Tiba-tiba kita hapuskan hak dia tu, kita batalkan hak dia, kita tak mahu bagi hak dia. Maknanya kalau kita terima itu sebagai hak dia, Islam bagilah hak kepada dia. Kita hapuskan hak dia. Adakah patut? Imam Bukhari kata lagu tu. Demon ni kata tak betul tu. Imam Bukhari kata fa'abtalahu. Maka dia membatalkan hak itu. Mana batalnya? Tak ada batal, kata dia. Batal ni lagu ni. Kalau memang dia ada hak, kita tak beri ke dia. Itu baru batal. Ni dia tak ada hak. Sebab apa tak ada hak? Sebab orang ni hak beli 1 bahagian, dia sudah jadi ahli kursi. Dia lebih berhak. Jadi hak dia lah. Dia lebih berhak daripada jiran itu. Kenapa kita nak kata dia membatalkan hak jiran? Tak ada. Tak ada dah hak jiran. Kalau hak jiran tu masih ada lagi, barulah kita boleh kata batalkan hak dia. Ni hak dia sudah tidak ada dengan adanya ahli kongsi tadi. Hak dia sudah tidak ada lagi. Apa kata membatalkan hak dia ni? Menghapuskan hak dia? Tidak ada. Tidak ada batal hak dia pun. Hak dia tak ada. Kok tu dia buat lagi. Lepas tu, itu cara helah lagu tu. Kawan tu tak suka lah. Jiran tu tak suka lah dia nak buat lagu tu. Memang tak suka. Pak molek kau buat lagu tu. Mesti dia kecil hati. Gini. Alik-alik Imam Abu Hanifah dia pula jawab pula. Dia kata memanglah. Kalau jiran tu orang baik, orang jujur, orang tak ada masalah, memang tak patut buat lagu tu. Tapi kalau katakanlah memang kita tak kenal jiran tu balas seumur dengan kita, belah mana kita nak biar dia ni tak dapat? Dia orang fasik misalnya, dia orang tak jujur, belah mana cara? Belah mana cara? Cara lagu sani baru terlepas. Kalau tidak tak boleh juga dia ambil ke dia. Dalam keadaan ni bahkan patut hak seorang lagi yang nak beli ni, dia memang tak ada umur lagi. Dia orang baik, orang jujur. Jiran ni kita tahu dah, dia ni tak pakar, fasik. Kalau kita jual betul gitu, dia akan gunakan hak syafaat dia. Habislah kawan ni nyaya. Mana lebih baik sekarang? Kita nak bela dia. Nak bela hak ni, hak tak ada umur. Bukan kita nak membatalkan mana-mana hak. Tu. Jadi tak kena tu kata membatalkan hak dia, sedangkan dia tidak ada hak. Begitulah juga kalau kita tengok ni kan, dalam risalah ni. Risalah ni yang ke berapa? Risalah ni. Qala ba'dun nas yang ke-16, muka surat 22. Hal lagu tu lah. Supaya kita hurah kat ni lah. Huraian dia tu hak tani lah. Situ. Kalau nak perhati situ. Huraian dia nya supaya kat ni.
Itu cara. Yang kedua pula. Cara yang kedua. Dia ajar pula cara yang kedua ni. Sebab apa baru ni kan kita sudah bicara dah. Helah ni bukan dalam semua keadaan tak molek. Bahkan asasnya dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Sudah kita bicara dah, tu tak perlu ulang dah. Jadi kita tak boleh kata orang yang buat helah ni secara mutlak tak molek semata-mata. Tak boleh. Dan begitu juga kita tak boleh kata semua helah ni baik belaka. Tak boleh juga. Memang ada helah yang tak baik, ada helah yang baik. Jadi hak tu sebagai asas tu kita kena terima itulah. Baik, yang kedua dia kata waqala ba'dun nas, sesetengah orang berkata kalau seseorang dia nak jual syuf'ah, mana sesuatu harta dia yang boleh digunakan hak syuf'ah oleh orang. Begitulah, idza arada an yabi'a syuf'ah tu, mana kalau dia nak jual sesuatu hak dia yang boleh digunakan oleh orang lain, hak syuf'ahnya, maka dia boleh membuat hilah untuk membatalkan hak syuf'ah itu dengan cara lagu mana? Penjual memberikan rumah, katakanlah kalau rumah, kepada pembeli, dan dia menentukan hak-hak dia sekat mana, dan memberikan kepadanya. Dia beri saja. Dia beri saja. Beri saja tu kita kata, ada kau kata beri saja, rumah harga beratus ribu. Mesti ada kira-kira kat alik belakang ni. Aku buat lolok lah. Aku beri saja kamu. Lepas tu mu bayar lah. Mu bayar tu sebagai balas orang yang beri kat kita. Sebagai tu hal sini. Wa yadfa'uha ilaihi wa yu'awwidhuhu al-mushtari alf dirham. Pembeli pun balas pemberian itu kepadanya dengan memberikan 1000 dirham. Katakanlah rumah tu memang harga 1000 dirham. Kalau lagu tu dia tak boleh. Jiran tadi dia tak boleh guna hak syufa'ah dia juga. Tak boleh guna juga hak syufa'ah dia. Lagu mana? Gini. Dia kecek dua kali belakang. Kira-kira kita depan ni aku beri saja kamu. Tapi sebenarnya aku nak jual, tak nak beri saja, aku tak nak pitih. Ginilah. Maknanya pakat kali belakang. Sebab apa? Biasanya kalau dalam keadaan biasa orang tak akan bagi saja rumah yang begitu mahal. Ini pun nak helah lah. Jadi bagi kawan tu pun dia sebagai balas budi orang yang bagi kepada dia ni, dia bui pitih. Bukan atas nama beli rumah tu, tak. Bukan sebagai bui itu sebagai bayar harga rumah, tidak. Bukan akad jual beli, sebagai membalas jasa baik orang tu. Supaya kalau orang atas kuih rumah kita, bulan-bulan puasa kita kata atas kuih rumah kita sepinggan, kita pun atas balik ke dia rumah. Tak boleh kan lagu tu. Biasalah tu. Orang bui kita boleh kita balas, boleh. Kita tak balas pun boleh. Ni dia balas dengan bui. Memang harga rumah tu, katakanlah 1000 dirham. Kalau 10,000, 100,000 pun tak suruh lagu tu lah, tak apalah. Tu dia bagi. Kepada ketika itu jiran tadi tidak boleh lagi menggunakan hak syufa'ahnya. Sebab apa? Tak boleh guna hak syufa'ah. Dia tak boleh ambil balik, tak boleh beli ke dia, tak boleh. Sebab apa? Sebab hak boleh digunakan hak syufa'ah ni kalau sekiranya berlaku akad jual beli. Sini tidak ada akad jual beli. Kalau orang tu dia jual ke orang lain, barulah si jiran saat ni boleh gunakan hak syufa'ah dia. Dia ambil ke dia dengan bayar. Ni dia tidak jual, dia bui saja ke orang. Kalau atas rasa bui saja tak boleh guna hak syufa'ah. Hak syufa'ah ni hanya boleh guna dalam kes jual beli. Lagu tu pun tak boleh juga jiran tu. Supaya tak ada juga. Jadi Imam Bukhari duk kata apa yang buat nyaya ke dia. Jika jiran tu dia ada hak dia, dia mau pun terima. Apa hapuskan hak dia pula? Memanglah sebab kita kata tadi lah, kalau dia tu memang orang jujur, orang baik, tak patutlah kita buat lagu tu. Tetapi kalau dia tu memang patut kita buat lagu tu. Memang patut. Sebab apa? Dia orang yang tidak jujur, kita tak kedai ke dia. Dia orang fasik misalnya, kita tak sel lah ke dia. Ada sebab.
Jadi kalau kita buat gini, apa salahnya? Supaya dia tidak dapat. Kita guna elok. Itu dia. Jadi benda-benda yang seumpama ini banyak digunakan oleh orang-orang politik, oleh orang-orang berniaga. Dia kecek balik belakang. Kut depan ni lagu lain. Dia kecek balik belakang. Lepas tu bagus kan lagu tu? Kalau dia tahu memang tak bagus. Tapi dari segi undang-undang tak boleh pegang. Kalau dia nak bawa ke mahkamah, orang ni menipu. Nipu lagu mana? Memang betul kita bagi. Kira hak depan, hak zahir. Balik belakang tu sama dia tahu. Hakim dia kira hak zahir ya. Dia kira hak zahir. Lepas tu nama lagu mana? Saya bui ke dia, kata dia. Saya tak jual, saya bui ke dia. Lepas tu ni, awak bayar harga rumah. Jok, saya bui ke dia. Habis. Dia kata lagu tu. Jadi sajalah jiran tadi. Inilah Imam Bukhari marah setelah dia perkukuhkan syuf'ah jiwat itu, dibatalkannya pula. Apa makna? Imam Abu Hanifah tidak batal semua hak syuf'ah jiwat itu, hanya dalam kes-kes tertentu. Pada dasarnya dia terima. Pada dasarnya dia terima. Orang lain tak terima langsung. Cuma ada kes-kes tertentu untuk kita mengelakkan daripada mudarat. Misalnya mudarat jiran itu, kita boleh buat elok supaya dia tidak dapat menggunakan hak syafa'ah. Itu kata dia. Jadi di sini kita nampaklah imam-imam belakang ni, orang-orang besar belakang. Imam Bukhari pun kita hormat, Imam Abu Hanifah pun kita hormat. Kita tengok hak mana lebih molek, hak mana lebih baik. Jadi hak Imam Abu Hanifah ni dia nak ajar orang menipu kah? Tidak sama sekali. Kita tak boleh kata begitu. Imam Bukhari kata dia ajar orang ni menipu. Dia kata, mana tadi? Fa'ajaza hadzal khida' bainal muslimin. Dia meluluskan, membenarkan penipuan ini berlaku di antara orang Islam. Jadi dia tidak kata secara langsung kepada Imam Abu Hanifah. Tapi kesimpulannya, kalau kita kata, bolehkah kita kata Imam Bukhari ni Imam Abu Hanifah ni mengajar orang menipu? Buat helah gitu gini. Kita tak boleh kata. Sebab apa? Kedudukan dia tu bukan jenis menipu. Bahkan kita sepatutnya kena tengok semua tadi. Alangkah baiknya kalau pendapat dia tu digunakan kena pada tempatnya. Ketika tu kalau kita pakai Imam Bukhari tak boleh langsung. Imam Bukhari terima juga ni syafa'ah jiwat. Semalam kita cerita dah. Syafa'ah jiwat diterima juga oleh Imam Bukhari. Walaupun orang lain tak terima, Imam Syafi'i, Imam Malik apa tak terima. Tetapi Imam Bukhari terima. Mana bagi Imam Bukhari, kalau sekiranya nak mengelak daripada jiran yang jahat, tak boleh lah ke mana-mana apa. Kita tak boleh buat elok lagu ni. Dah hak dia, memang hak dia. Jadi betul, nampak betul seling. Imam Abu Hanifah ni tidak. Sebab dia, Imam Bukhari pun dalam juga pekah dia. Cuma situlah kita boleh pandai lah. Dalam masalah ni, pada anak nampak, janganlah diguna untuk umum dalam kes-kes tertentu yang munasabah untuk menolak mudarat. Maka pendapat Imam Abu Hanifah sangat baik, halus. Dia pergi berlapis-lapis, tidak zahir, tidak betul. Sebab dunia ni, pepatah Arab pada kata dunia ni dia super sabit. Ad-dunya kal minjal sawabuha fi wijajah. Betulnya terletak pada belok dia. Dunia ni super sabit. Betul dia tu duduk pada belok dia tu lah. Jadi kita tak boleh buat dunia ni betul. Sebab tu memang pasti dia lah tu. Kalau kita betul, tidak jadi sabit lah pula. Tidak jadi sabit. Memang lagu tu. Hak tempat kena kona dunia. Tak ada jalan straight semua, tak ada dalam dunia. Mesti ada kena kona. Ini kona lah, tak kena betul macam. Dah kalau betul, pada hak betul tu bahaya. Pada hak betul tu bahaya. Gitu. Kita walaupun mengajar Bukhari, bincang Bukhari, bukan bermakna semua hak Bukhari tu molek belaka. Tidak. Tetapi maksud Imam Bukhari pun baik juga. Dah kita terima hak orang tu, sepatutnya kita terima. Cumanya hak pendapat Imam Bukhari itu munasabah sesuai. Kalau jiran tu memang jiran yang baik, memanglah tak patut. Imam Abu Hanifah pun tidak ajar untuk semua jiran lagu tu. Kita kena buktikan dulu bahawa dia ajar gini ni untuk semua jiran. Kalau dia ajar untuk semua jiran, seseorang tak sebui ke jiran,
Apa makna dia telah menyabitkan hak syafaah jiwar ini? Dia nak bui lah. Padahal orang lain tak sabitkan. Orang lain kata tak ada pun hak syafaah jiwar. Dia kata ada. Ini menunjukkan dia nak jaga hak jiran itu. Tetapi ada kalanya jiran itu boleh memudaratkan kita. Dan untuk mengelak mengelakkan diri daripada mudarat, kita boleh buat sesuatu. Sesuatu tu, lagu ni. Lagu ni lah cara dia. Imam Bukhari ulang lagi hadis. Ulang lagi hadis tu. Dah dia paling berhak. Apa kita kena biarlah lainnya? Apa kita kena biarlah lain? Wa qala ba'dun nas, kalau seseorang tu beli satu bahagian rumah, beli bahagian rumah, lepas tu dia nak membatalkan hak syafaah, dia bui kepada anak dia hak kecil. Lagu tu cara dia. Dia bui kepada anak dia hak kecil, dan anak dia tu tidak boleh dituntut bersumpah, sebab sumpah dia tidak dikira, sumpah kanak-kanak. Ini cara yang ketiga pun. Bagaimana nak menghalang jiran itu daripada menggunakan hak syafaahnya, iaitu dengan cara orang ni nak beli, tak apalah, dia pun beli. Bila dia beli, dia bui kepada anak dia hak kecil. Dia bui kepada anak dia hak kecil. Bila bui, maka hakim kalau bawa ke mahkamah pun tak boleh bawa ke mahkamah. Sebab apa? Ya, kalau dia bui itu, dia bui saja kalau dia nak mengelak daripada orang ni menggunakan hak syafaah. Kalau tanya budak-budak tak boleh royak, dan memang dari segi hukumnya tidak akan minta budak tu bersumpah. Lepaslah. Tetapi hak ni zahirnya wahaba libnihi saghir, dia memberikan kepada anaknya yang kecil. Dia memberikan ini zahirnya pembeli itu beri bagi kepada anak dia. Kalau pembeli bagi kepada anak dia, tak ada mana. Dia boleh guna, masih boleh guna lagi hak syafaah tu. Hak sepatutnya kita kena faham gini, wahabah tu fa'il dia tu balik kepada penjual. Mana kalau seorang nak beli rumah dia, maka cara dia nak buat lagu mana? Dia bukan bui kepada orang tu, tapi dia bui kepada anak orang tu. Tu dia. Sebab kalau bui kepada orang tu, nanti kalau hakim minta bersumpah, kamu bersumpah. Sebab orang ni dakwa memang dia cakap dah ni kualik belakang bahawa dia nak bui, sebenarnya jual beli, tapi dia kata bui saja. Sebenarnya dia nak menghalang jiran daripada menggunakan hak syafaah dia. Dia kata dia bui. Cuba kamu bersumpah, betulkah kamu bagi saja ni, kalau kamu bagi sebagai bayar harga rumah tu, kamu bersumpah? Kalau orang tua kena bersumpah, tak beranilah nak bersumpah. Nak bersumpah makna pelawak, sumpah besar. Langgar sumpah dalam mahkamah, nak bersumpah bahawa saya tidak beli, padahal memang beli. Berat tu. Jadi nak mengelak daripada bersumpah, satu lagi jalan dia bagi. Ni jalan yang ketiga. Yang ni penjual tu bagi kepada anak pembeli. Hak tidak balik lagi. Maka hakim tidak akan meminta dia bersumpah. Tak ada kemungkinan hakim akan meminta dia bersumpah. Hak tu lebih tepat. Kalau kita kata wahabah di sini, fa'ilnya balik kepada ba'i', bukan balik kepada mushtari, tetapi balik kepada ba'i', penjual, bukan kepada pembeli. Hak tu lebih sesuai. Maka selesailah masalah. Habis itu. Imam Bukhari buat mari bab pula, ihtiyal amil. Hela amil menjadi pegawai kerajaan lain yang memungut zakat. Yang memungut zakat ni ialah kalau kita tempat kita ni orang yang dilantik oleh kalau tempat kita ni majlis, mana di bawah raja, kita kata raja beri kuasa kepada dia, tu imam kau, kepada siapa kau, itulah yang dikatakan amil. Amil ni buat hela untuk dihadiahkan kepada dia. Boleh ke tidak? Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini tak molek belaka. Hela ni tak boleh ke mana-mana pun. Tengok. Misalnya dalam kes ini, hadis ni sudah berapa kali kita jumpa dalam bab zakat, dalam bab apa dulu kita sudah jumpa dah. Jadi itu semua tak boleh. Bahkan dia tak boleh. Hak boleh ke dia, hak orang beri ke dia tu kira beri kepada kerajaan. Tak boleh ambil atas dasar dia ni orang beri saja, tak boleh. Sebab orang beri saja tu boleh jadi orang suap. Boleh jadi. Sebab tu Nabi SAW kata, kalau dia memang betul, duduk di rumah. Adakah orang nak beri hadiah?
Tak ada orang nak beri hadiah. Ni orang beri hadiah ni buat dia jadi pegawai tu. Dia pergi nak pungut zakat. Boleh jadi dia ambil lah. Dia bertolak ansur lah dengan orang tu. Sepatutnya dia ambil orang lagu ni, dia ambil orang kurang lagi daripada orang tu. Sebab apa? Sebab orang tu beri sesuatu kepada dia. Dia bertolak ansur dengan orang tu. Jadi tak boleh. Itu pun satu macam helah juga tu. Jadi setara tu pun tak boleh. Padahal kita kata dah orang kata beri hadiah, apa tak boleh? Hak ni hak zakat, orang ni beri hadiah. Setara tu pun mana kemungkinan satu bentuk helah juga tu ada tu. Helah untuk mendapat rasuah ataupun untuk mendapat hadiah, dia jadilah pegawai dia. Hak sebenarnya hak dia dapat hak tu lebih banyak lagi daripada dapat gaji hak kerja bagi. Kalau aku tu tak boleh, tak boleh. Kalau orang tu dia tahu dah. Gaji dia sebanyak ni. Tak apa gaji sikit pun. Kerjaan ni dia boleh kut luar, hak luar dia lebih banyak lagi. Janganlah aku tu. Kalau kita cari kerja tu pun satu macam helah juga tu. Tak boleh juga lagu tu. Bahkan ini bahaya kalau lagu ni. Dia menyuburkan semangat rasuah. Sebab tu Nabi SAW tak bagi. Wayaklah hukuman dia lagu mana gini dia akhirat besok. Ini semua menunjukkan bahawa dosa besar. Kalau tidak tak ada lah di pada mahsyar duduk pikul unta, duduk pikul lembu. Berat lagu tu jadi orang nampak jadi malu lah di akhirat besok, malu. Dan Nabi SAW angkat kedua tangan dia, ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Aku wayak. Betul dah kan? Memang telah sampaikan. Memanglah aku telah sampaikan. Mana jelas dah, aku wayak jelas dah. Tentu sekali benda yang Nabi SAW angkat tangan begitu mua tu, dia kata, adakah aku telah menyampaikan? Mana tentulah aku telah menyampaikan. Aku wayak dah ni. Mana kalau benda tu benda sunat-sunat, kalau tak wayak pun tak apa. Apa ya gitu mu? Ni tak boleh lah. Jadi wayak gitu mu ni makna benda ni benda penting, benda wajib. Dosa besar. Dengan sebab tu habis itu. Lepas tu dia pun mari pula ulang lagi hadis itu. Al-jar ahaqqu bisaqbihi ataupun bisaqbihi. Hak sebelum pada ni. Jiran lebih berhak terhadap harta jirannya, terhadap tanah ataupun rumah jiran. Yang ni yang dijual lah. Jiran yang dijual lebih berhak tu apabila dijual. Baiklah. Dia pun kata wa qala ba'dun nas. Pula sesetengah orang berkata, kalau seseorang tu beli rumah tu harga dia 20,000 dirham, tak apa. Tak apa. Dia buat helah dengan cara dia beli rumah tu mana atas dasar 20,000 dirham, tapi dia bayar tunai 9,999 dirham. Mana tak cukup 10,000 1 dirham. Mana baki lagi 10,000 1 dirham. Dan dia bayar tunai 1 dinar sebagai pertukaran kepada hak baki lagi daripada 20,000. Yakni 10,000 1 dirham itu dia tukar dengan 1 dinar. Mana dia bayar kepada tuan rumah tu 9,999 dirham dan 1 dinar. 1 dinar dan 1 dinar. Tetapi hak 1 dinar itu bukan sebagai bayar, hak tu dia tukar atas dasar tukar duit. Tukar duit. Dinar itu makna duit emas, dirham itu duit perak. Kita sudah maklum dah, emas dengan emas kalau ditukar tak boleh, tak serupa. Timbangan dia tu tak sama, dia kena sama. Tapi kalau emas dengan dirham, dinar dengan dirham, tukar tak sama, tak apa. Tak sama. 1 dinar nak ditukar dengan 10 dirham, tak apa. Dengan 20 dirham, tak apa. Asalkan secara tunai, unjuk berunjuk. Begitu.
Kalau Syafiq tu jiran tadi dia nak gunakan hak syafaah dia akan ambil dengan harga 20,000 dirham. 20,000 tu dia berasa mahal sangat. Hak sebenarnya rumah tu, hak sepatutnya harga hak biasanya 10,000 je, katakanlah kes ni, hak ni 10,000 je. Tapi kalau dia jual dengan harga 10,000, jiran dia saat ni dia akan gunakan hak syafaah. Mana dia akan ambil ke dia? Tuan rumah ni tak sebui kepada jiran dia tu. Dia nak beri kepada orang lain. Dia nak beri kepada orang lain. Memang dengan harga 10,000 lah juga. Tetapi nak mengelirukan jiran tadi, dia akad dengan harga 20,000. Bila 20,000 kawan tu pun putus angin. Tak boleh belilah, tak sih. Sebab mahal terbayar. Mana kalau rumah, kalau kita 100,000, kalau 10,000 tu, 20,000 tu tidaklah. Harga tu kalau tempat kita, kalau katakanlah 100,000, dijual dengan harga 200,000, hak sepatutnya 100,000. Jadi jiran dia tak akan nak kalau 200,000. Tapi kalau 100, boleh jadi dia guna hak syafaah dia. Maka dia akad dengan harga 200,000. Kalau hak kita, contoh kita, kalau hak sini 20,000. Tetapi hak bayar tunainya 9,000. Hak tadi 999 dirham. 1 dinar tu dia tukar dengan hak mana? Hak 10,000 1 dirham. Hak baki lagi. Tukar dengan hak tu. Jadi tukar tu tak sama. Adakah 1 dinar tu sama dengan 10,000 1 dirham? Tak. 10 dinar 12 dirham. 20 dirham paling tinggi. Tak ada siapa 10,000 1 dirham ni. Apa yang kita mau boleh tukar? Dia nak tukar. Wan. Ini orang panggil hela. Hak tak nak sabar lah. Tak nak sabar. Adakah 1 dinar itu di satu pihak dia sanggup tukar dengan 10,000 dirham? 10,000 1 dirham. Adakah dia akan tukar? Tak akan. Kalau dalam keadaan biasa ni, tak akan tukar. Sebab apa? Mahal sangat balik tu. Tapi dia kata dari segi hukumnya kan, kalau kita nak tukar, boleh. Tak apa. Nak tukar dengan berapa pun, lebih lagi pun dah nak tukar, tak apa. Dia kira gitu. Jadi dari segi zahirnya gitu. Kalau Syafiq yang dijirat ini menuntut, dia boleh ambil dengan harga 20,000. Ataupun dalam contoh kita, kalau tempat kita ni 200,000 katakanlah, dan dia tak akan dengan harga tu. Kalau dia tidak ambil dengan harga 20,000, tidak ada jalan kepadanya untuk mendapat rumah. Mana kalau dia ada contoh tempat kita, hak sesuainya harga 200,000 kita kata. Kalau dia tidak ambil dengan harga 200,000, dia tak akan dapat. Tak ada jalan nak dapat. Gitu. Habis kat tu. Maknanya terlepas lah. Itu salah satu cara nak suruh, nak menghalang jiran ni daripada menggunakan hak syafaah dia. Dia tak akan guna hak syafaah. Kalau dia guna pun dengan harga 20,000 ataupun 200,000, dia tak akan gerak, tak seh dengan harga tu. Memang harga tidak biasa tu. Harga tinggi daripada hak biasa. Harga hak sebenarnya 10,000 je. Jadi dia tak akan ambil. Dia pun buat senyap. Senyap habis cerita. Itulah helak. Tetapi ni kalau timbul kemungkinan yang lain pula. Kalau didapati penjual tadi, dia jual saat ni rumah saat ni bukan hak dia, rupanya hak orang lain. Katakanlah hak orang lain, rumah ni boleh saka ke orang lain, bukan boleh ke dia. Katakanlah rumah nak jual saat ni dengan harga 20,000 atau 200,000 saat ni, bukan hak dia. Itu makna ustuhiqat, hak orang lain. Hak adik-beradik dia ke, hak siapa-siapa ke, hak orang lain lah. Bila hak orang lain, bagaimana dia nak jual? Jual barang orang, jual rumah orang tak boleh. Jual beli itu terbatal dengan sendirinya. Itu kalau didapati bila cara ataupun tuan sebenarnya menuntut, bawa kes kepada mahkamah, dia jual rumah tu sebenarnya hak saya, ikutlah hak saya tu dengan melalui pesaka ke ataupun melalui apa-apa cara, mana bukan hak penjual ini tetapi hak orang lain. Kalau didapati begitu, lagu mana? Maka pembeli boleh mengambil balik daripada baik apa yang telah diberikan kepadanya. 9,999 dirham. Dan 1 dinar itu dia boleh ambil balik.
Sebab apa? Sebab baik jual beli itu bila terbukti barang yang dijual itu hak orang lain, dengan sendirinya dia terbatal. Apabila terbatal, maka pertukaran dinar dengan dirham itu pun terbatal juga. Sebab pertukaran dinar dengan dirham itu dia asaskan di atas penjualan rumah tu. Itu asas dia. Bila penjualan rumah tu tidak sah, pertukaran emas dengan perak tadi pun tidak sah. Gitu. Jadi tidak kena bayar. Tuan rumah tu tidak kena bayar 20,000 dah. Tapi hak dia kena bayarnya ke dia? Sebanyak tadilah 9,999 dirham dan 1 dinar. Sebanyak tu. Sebab hak tu hak dia bagi. Begitu. Baik. Kalau pembeli mendapati pada rumah itu ada keaiban, ada keaiban. Kalau pembeli mendapati pada rumah tu ada keaiban, ada aib, mana dia nak tolak, tosir rumah tu, dia nak fasahkan jual beli itu, kerana ada didapati ada keaiban pada rumah itu. Gitu. Bukan kerana rumah tu hak orang lain, bukan hak penjual, memang hak penjual dah, tetapi pembeli ni tak sih nak membatalkan jual beli itu sebab rumah tu beraib, ada cacat celanya. Maka penjual tadi kena bagi kepada pembeli 20,000. Tu pelik cerita. 20,000 dirham. Yang ini sebagaimana yang diakadkan dalam jual beli rumah hak asal, iaitu 20,000 dirham. Bukan 9,999 dirham dan 1 dinar, tidak. Hak 9,999 dirham dan 1 dinar itu penjual bagi kepada pembeli sekiranya didapati rumah tu hak orang. Tetapi kalau dalam kes rumah itu ditolak kerana rumah tu aib, maka penjual kena bayar 20,000 dirham. Lepas tu hak kawan ni bagi hanya 10,000 je. Dia kena bayar ambil suku pula 10,000 lagi. Tak ada pasal-pasal kena bagi ke kawan ni. Main-main. Kadang-kadang kita main peling-peling ni, kadang-kadang belik tekak sendiri. Belik tekak sendiri. Itu dari segi hukum. Sebab apa? Gitu. Sebab apa? Sebab kalau hak orang, dia akan jadi terbatal jual beli itu. Dia akan jadi terbatal jual beli itu. Tetapi kalau kerana aib, jual beli itu sendiri tidak terbatal. Hanya dibatalkan oleh pembeli jual beli rumah tu. Tetapi pertukaran emas dan perak tadi, hak 1 dinar ditukar dengan 10,000 1 dirham. 1 dinar ditukar dengan 10,000 1 dirham, hak tu tetap tidak terbatal. Yang terbatalnya yang dipasahkan oleh pembeli ialah penjualan rumah tu. Gitu. Hak akad asal lagi tu tukar emas 1 dinar tu dengan 10,000 1 dirham, hak tu tak terbatal kalau kerana aib. Gitu. Kalau kerana aib. Tapi kalau kerana hak orang, sebanyak tadi ya penjual kena bagi baliknya. Tapi kalau kerana aib, dah dia sudah akad dah begitu. Kalau pembeli ni jenis peling, jenis belik, dia pergi dakwa dalam mahkamah, memang akad lagu ni kena bayar kawan tu, tak ada pasal-pasal. Tu ceritanya. Kena bayar lebih, padahal kawan ni bayar 10,000 je. 10,000 lebih. Dah sikit muka dinar tu mahal sikit daripada dirham. Tetapi kawan tu kena bayar balik. Padahal asalnya dia nak tolong kawan ni. Kawan ni dia jadi belik. Belik dalam mahkamah tu kena bayar, penjual tu kena tambah 10,000. Tak ada pasal-pasal. Kena beringat benda-benda lagu ni. Benda-benda main api, main terjun tempat tinggi ni, tak kena gaya patah kaki. Tak kena gaya peling ke apa-apa ke mati. Main terjun ni. Dia bukan bahasa main tetapi kalau orang tu kita percaya pun biasa orang kena tu orang percaya. Tapi kalau lah penjual tu memang betul lah, dia tak ada apa-apa dan pembeli tu memang betul, tak kena lah. Gitu, tak kena. Tapi kalau katakanlah pembeli ni dia belik
Dia ambil kesempatan habis kawan tu. Naik mahkamah lagu tu lah. Kena bayar 20,000 sebab akadnya 20,000. 20,000. Tapi 10,000 tu hak kawan dia bagi dah. Mana dia kena bagi 10,000 lagi lah. Tu cerita je. Jadi Imam Bukhari tak kenal lah cara lagu ni. Sebab ada kesempatan yang tak boleh. Pihak ni boleh ambil, pihak ni boleh ambil. Nak sekat orang tu, nak sekat orang ni. Apa cerita ni? Tak boleh. Sedangkan Nabi SAW sudah kata dah kan, jual beli sesama Islam ni jangan ada sebarang keaiban, jangan ada benda yang tidak halal, jangan ada sebarang penipuan. Ni apa cerita? Sebab kamu nak helah sangatlah, maka timbul macam-macam kemungkinan penipuan daripada pihak tu, penipuan daripada pihak ni. Itulah sebab tak boleh. Imam Abu Hanifah pula kata balik ni. Dia seperti tadi juga. Dia akan kata untuk mengelakkan daripada kejahatan jiran itu, dan untuk kita memberi peluang kepada orang yang nak beli itu, dia tak ada rumah lagi, dia orang baik, dia gitu gini, tak ada jalan. Jadi kita ambil jalan ni, sama-sama jujur belaka. Orang duk pakat buat belaka lagu tu, tak ada berlaku pun apa-apa hak tidak molek. Moga sama-sama jujur belaka, sama-sama baik belaka. Apa salahnya? Kalau saja-saja dia nak menghalang syufa'ah jiwar daripada jiran, maka apa makna Imam Abu Hanifah menyabitkan hak syufa'ah jiwar itu? Patut-patut dia sepuluh dengan ulama-ulama lain tak terima dulu lagi syufa'ah jiwar. Ni dia terima, menunjukkan dia nak akui hak itu. Cuma helah-helah ni dia bagi jalan ini sekiranya ada apa-apa keadaan yang tidak baik. Bagaimana cara nak mengelak? Caranya begini-gini. Tu dia raya. Bukan untuk semua keadaan kita suruh orang guna cara ni. Bukan untuk semua keadaan. Ataupun kalau jiran itu kita tahu jiran itu pun baik juga. Dia pun tak ada apa-apa juga. Dia tahu kita jual tapi dia tak sah syafa'ah. Dia tak sah guna syafa'ah dia. Habis apa yang kita nak guna lagu ni? Tak ada sebab. Jiran kita tu jenis baik. Dia pun banyak dah harta lain. Dia pun tahu kalau kita jual pun dia tak sah guna hak syafa'ah. Walaupun dia ada boleh guna tapi dia tak sah. Hak nak jual ni dia tahu dah lagu tu. Apa nak pelik-pelik lagu ni? Jual cara biasa lah. Ni tidak. Ada cerita lain. Jadi jalan keluar untuk menyelamatkan diri, mengelak diri daripada benda yang seperti ni, lagu mana cara? Imam Abu Hanifah bagi jalan. Ni lagu ni cara nak pelepasnya. Memang banyak benar cara dia nak pelepah orang ni. Orang kalau dalam sejarah Imam Abu Hanifah banyak benar. Ni dia tidak sebut begitulah. Sebab tu dalam fiqh Imam Abu Hanifah nombor 1 sekali. Helah paling banyak mazhab Imam Abu Hanifah. Nombor 2 mazhab Syafi'i. Paling banyak helah. Mazhab lain tak sebanyak tu. Kalau ada pun tak sebanyak tu. Sikit ada. Ni nombor 1 Imam Abu Hanifah. Sebab tu orang kalau susah hati masalah apa-apa pergi tanya Imam Abu Hanifah, lagu mana cara penyelesaian? Dia akan kaya gini. Sebab dia ahli hukum yang memang bijak lah. Dia tahu cara nak pelepah. Memang kalau kita guna untuk orang yang baik, tak patut. Tak molek lah lagu tu. Tapi kalau seperti tadi, apa salahnya? Begitulah. Imam Bukhari itu dia kira asas syariat itu pada dasarnya memang bersih, molek. Memang molek. Bila dia bagi hak kepada orang tu, kena jagalah hak orang tu. Gitu. Dia berhak. Walaupun dia jahat, dia gana-gana pun, dia berhak. Orang kafir tak boleh beli. Dah dia berhak. Dah kita terima dah dia berhak boleh beli. Apa kita nak halal-halal pula? Nanti orang akan nampak pula agama ni tak boleh. Menipu. Orang akan nampak gitu. Baik kita kekalkan dalam hak asal itu. Itu maksud Imam Bukhari. Molek juga. Jadi kita kena tengok keadaan lah kesimpulannya. Nak kata hak ni molek 100% pun lama-lama kan orang ambil kesempatan pula. Tak boleh juga. Nak kata hak ni molek 100% pun kadang-kadang jadi sempit. Tak boleh nak pelepah. Jadi hak moleknya kita tengok kedua. Hormat kepada kedua-duanya. Dan dalam setengah keadaan kita pada dasarnya guna ni Imam Bukhari. Kalau dalam keadaan tersepit ada mudarat, guna Imam Abu Hanifah. Ambil kedua lah, senang.
Dengan tidak kita menguduh hak tua ni, tidak. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Ta'bir. Habis itu. Wallahu a'lam.